Sains tahun 2 bersama Cikgu Malin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Baik, kita kembali untuk topik pada hari ini masih lagi berkenaan kemahiran proses sains, iaitu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Tahukah murid-murid apakah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor? Baik, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor adalah kemahiran mengukur dan menggunakan alat piawai dan unit piawai yang betul. Alat piawai adalah alat yang mempunyai nombor di mana unit alat piawai adalah dalam sistem metrik. Alat piawai mempunyai bacaan tepat dan seragam. Contoh alat piawai seperti pembaris, penimbang, bika, jam randik dan pita ukur. Mari murid-murid kita kenali alat piawai. Penimbang. Penimbang adalah alat piawai yang digunakan untuk mengukur berat badan. Penimbang ini pula digunakan untuk mengukur berat bahan atau barang. Pembaris. Pembaris pula adalah alat piawai yang kita boleh gunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi ataupun jarak. Begitu juga dengan pita pengukur. Pita pengukur merupakan alat piawai yang kita boleh gunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi dan juga jarak. Alat piawai seterusnya ialah bika. Bika kita gunakan untuk mengukur isi padu cecair. Silinder penyukat. Silinder penyukat juga kita boleh gunakan untuk menyukat ataupun mengukur isi padu cecair. Ini pula jam randik. Jam randik merupakan alat piawai yang kita gunakan untuk mengukur masa. Ini pula termometer. Kita gunakan termometer untuk mengukur suhu. Unit piawai bagi termometer adalah darjah Celsius. Berikut ini adalah unit piawai. Pertama, kilogram, gram. Unit piawai bagi berat. Kedua, meter, sentimeter. Unit piawai untuk panjang, lebar, tinggi. Seterusnya, minit dan saat. Unit piawai bagi masa. Dan seterusnya, liter, mililiter. Unit piawai untuk isi padu cecair. Murid-murid dah mengenali jenis-jenis dan juga unit-unit piawai. Jadi, cikgu nak uji murid-murid. Mari cuba. Soalan pertama, apakah alat yang sesuai untuk mengukur tinggi? Termometer, jam randik, pembaris, penimbang. Jawapan anda? Pembaris. Soalan kedua, apakah alat piawai yang sesuai untuk mengukur berat? Termometer, jam randik, pembaris, penimbang. Yang mana satu jawapannya murid-murid? Dah dapat jawapan? Mari kita semak. Ya, jawapannya ialah penimbang. Seterusnya soalan ketiga, apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Bika, jam randik, pembaris, penimbang. Cari jawapannya. Ya, jawapannya ialah bika. Soalan keempat, perhatikan gambar. Nyatakan tinggi murid tersebut. Murid-murid perhatikan murid yang memakai baju biru di sini
berapakah ketinggian murid ini? Dah dapat murid-murid? Mari kita semak berapa ketinggian murid ini. Jawapannya 120 cm. Soalan terakhir, perhatikan gambar. Nyatakan ukuran berat pada alat piawai tersebut. Apakah nama alat piawai ini, murid-murid? Ya, ini adalah penimbang. Cuba murid-murid baca ukuran yang tertera di situ. Dah dapat jawapan? Mari kita semak. Jadi, bacaan yang ditunjukkan adalah 25 kilogram. Tahniah murid-murid, anda berjaya. Untuk mengukurkan kemahiran kamu tentang mengukur dan menggunakan nombor, ada dua tugasan yang perlu kamu selesaikan. Yang pertama, kamu perlu senaraikan 5 contoh alat piawai dan kegunaannya. Dan yang kedua, kamu perlu buat uji kaji, iaitu uji kaji mengukur lilit kepala ahli keluarga kamu ya. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 9 hingga 10 dan kamu perlu buat laporannya dalam buku nota sains. Okey, di sini cikgu berikan panduan bagaimana untuk kamu menulis laporan uji kaji yang akan kamu lakukan nanti. Jadi, kamu tulis laporan bermula dengan tajuk, ukur lilit kepala. Tujuannya mengukur ukur lilit kepala ahli keluarga saya. Alat dan bahan kamu salin saja daripada buku teks telah dinyatakan. Juga langkah-langkah. Langkah 1 hingga 3 kamu salin saja daripada buku teks sains halaman 9. Dan langkah keempat, kamu tulis merekod maklumat ke dalam jadual. Seterusnya, kamu perlu catat keputusan menggunakan jadual seperti yang ditunjukkan di sini. Kamu tulis nama ahli keluarga kamu, nama kamu, ibu, ayah, adik atau abang atau kakak kamu. Cukup 4 orang ya. Dan rekod berapakah ukur lilit kepala yang telah diukur. Kemudian, akhir sekali, kamu perlu jawab soalan. Apakah alat lain yang perlu kamu gunakan untuk mengukur ukur lilit kepala? Apakah jawapannya? Baik murid-murid, cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan ini dengan baik. Selamat mencuba ya. Sebelum berakhir, untuk pengetahuan murid-murid semua, sekiranya kita mengukur dengan menggunakan alat piawai yang sesuai, ini bermakna kita telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini tentang kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Semoga kita berjumpa di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.